A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak ucapkan kepada Tuhan berterusi berbahagia berfungsi surah An-Nas. Begitu juga Tuan Imam, barisan Imam, barisan yang berkuasa surau, dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Tajuk malam ini bersama kesusahan itu ada kesenangan, ya. Ada hidup ni bukan susah nak susah dan bukan senang nak senang. Ya, tak susah nak susah dan tak senang bukannya senang nak senang, ya. Jadi mana kata hati kita, ya. Jadi Allah Ta'ala dah berfirman tu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itulah surah, ya, yang mana dalam surah Al-Insyirah, ya, kita tengok macam mana Allah Ta'ala dah bagi tahu kita dalam kesusahan tu ada kesenangan. Diulang 2 kali, fa inna ma'al, sesungguhnya memang betul di sebalik kesusahan tu ada kesenangan. Jadi cuma tinggal lagi kita yakin tak yakin. Saya ceramah beberapa hari yang lepas, ada seorang tu tanya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat saya? Soalannya. Jadi saya cakap dengan dia, nak butuh hati kau tu. Jadi kau dapat cakap dengan aku pun satu botol, aku dapat bersama itu satu botol yang Allah Ta'ala bagi nikmat rezeki. Rezeki ni kalau orang salah faham, dia kan rezeki ni macam mana yang kita fikir. Contoh kita minta kerja, kalau dapat kerja baru rezeki, kan? Tapi kalau tak dapat kerja, maka kita akan anggap benda tu satu bala kat kita. Allah tak sayang kat kita. Salah lah itu. Hari ini kita dah dapat kerja, masing-masing ada kejayaan masing-masing, kan? Bila ada kerja masing-masing, betul atau tidak? Sebelum ni kita dah cuba macam-macam tempat, dan tempat ni kita dapat kerja. Sebelum ni kita marah, rupanya kerja yang kita dapat ni malahan mungkin ada yang lebih suka kerja kita. Tapi kita tak mahu mungkin dulu minta berjuang dengan dia, tak dapat, tak boleh pakai dan wah, itu mutuk lagi. Sedangkan Allah dah tentukan rezeki untuk kita, kan? Tak dapat kerja tu, dapat kerja. Bergaduh, sahabat disepak barang yang rumah sebab pinangan yang ditolak. Tapi ukur Allah bagi pasangan yang lebih baik untuk kita. Barangkali kamu suka sesuatu, rupanya dia tak baik buat kamu, kan? Nabi Muhammad Allah Ta'ala pernah beritahu, kita tak suka sesuatu, itulah yang baik, kan? Itu sebab kalau tengok contohnya, kan, macam kita tengok semalam tu tak boleh lupa baca orang yang masuk dalam TikTok, banyak kat bangang orang. Itu tak apa kan? Oh, tak sekarang. Petang tadi ada wartawan tanya saya satu soalan. Dia tanya adakah isu pergaduhan masyarakat memecah belah ni, tentang isu fitnah ni, adakah disebabkan oleh media sosial? Sampai ke berlaku perpecahan masyarakat. Saya kata dulu pun ada, tapi dulu medianya itu disebut sebagai media massa. Media massa tu tak banyak mana lagi. Malahan masih ada kawalan lah, berita ke, TV ke, surat khabar ke, dia terhad berapa surat tu memang suci tau. Tetapi hari ini seperti mana kata Kenichi Omae, dia kata globalisasi itu dasar langit terbuka, dunia tanpa sempadan. Jadi maklumat masuk, waktu salah hantar.
Dan kita pula kama benda yang tak jauh. Gila kok. Tak sangka betul. Dia nampak, Pak, ambil gambar. Gambar kat belakang ni. Swap dia hantar. Inilah dia projek surau yang terbengkalai dan sekian nama. Wah, tak nak boleh. Contoh kan? Contoh kan? Gambar buat contoh kita. Jadi itu lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok COVID-19 kat negara kita ni masih lagi okey. Itu juga satu bentuk ujian. Dan ada orang dah tak cukup tanah nak pergi bercuti. Tak cukup tanah, mengelupuh, melapar-melapar, mereka sekiranya mereka baik. Tak tertidur diam. Mana negara nak pergi cakap. Marah, berapa halak kami nak jumpa mak ayah kami. Sekali boleh baca nak pergi, orang pergi kami lah. Habis semua mak ayah akhirnya kami. Tak pasal-pasal Allah balik maha jadi kat cakap. Ya contoh. Adalah saja orang. Nah, maknanya beritahu manusia orang di Malaysia lah terutama bagi buati nak satu badan. Bukan nak korok satu badan nak. Maknanya maknanya sampai kek Kuala Langat penting kek pandai. Macam mana nak mandi laut tu kan? Kek laut tu orang kan? Macam mana nak mandi? Kek pipinya. Itu ujian orang tak nak bagi. Dan dia dah mula dah semua dah bersedia dah. Orang Pantai Timur dah bersedia dah nak menghadapi kemungkinan banjir dah mula nak sampai kan? Kita tengok faham kesusahan kemudahan ini sebenarnya berkaitan dengan ujian hidup. Tengok orang Terengganu, tengok orang datang bila datang banjir. Relax kan? Tonggolam tinggal bumbung. Relax tak kok dia bumbung. Orang semuanya baru pakai kotik dan memakai mana bantuan tak datang. Nampak tak besok? Nampak tak? Awak tuan dulu khabar Allah besok tinggal besok. Nampak? Itu cerita dia tahap. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia dah besok. Bila Allah bagi ujian begitu sebab tengok orang-orang lapor. Relax. Dia tak ada mengamah. Macam mana tak sampai dia? Macam tu lebih. Contoh dia makan lopan kayu. Contoh. Saya tengok surau ni buat. Ingat tuan. Itulah Allah jadi tak ada cakap. Daripada ujian-ujian yang datang ke kita macam orang lama dia dah besok. Tu ayat orang tu tolong itu dah lama makan garam. Tak maksudnya apa ujian dia tak rasa semua dah rasa. Ya. Pada tabu ke tepi rumah cabut budi sampai belakang. Ilmu sedikit kalau dengan hikmah garam selaut terasa tawar. Maksud orang tua ni makin lama bila dengan hikmah dia dah macam-macam dia hadapi kan. Jadi tak ada apa tu. Tu sebab bila orang contoh ni cium bercakap bila tak ada apa. Orang tua ni tu. Cuma ni sabar. Tak datang dia. Itu kan orang lama tu cerita. Maka apakah perkara yang terbaik yang patut kita lakukan? Sewajarnya COVID-19 ujian yang datang, kesusahan yang datang bukan menjadikan kita lagi jauh daripada Allah, tapi lagi dekat kepada Allah. Maka yang masuk PKP rindu ke rumah Allah. Bila lah surau ni nak dibuka, rindu nak sembahyang jemaah. Yang datang bukan yang sama. Bila buka hari itu tak ada ramai. Malahan pada tahun lebih waktu tengah PKP full kita sembahyang tarawih di rumah. Ya. Sampai kan bini tanya, "Bang, abang sampai balik tadi anak dah ready nak sembahyang jemaah." Tunggu. Bapak sangat tunggu. Bah hikmah ada. Kan? Jadi makna kata adalah hikmah dia, ada kebaikan-kebaikan. Jadi mudah kita nak salat jemaah, jadi mudah kita nak komplit ke tarawih. Tapi kalau waktu kita dulu boleh kata semua termasuk yang bercakap ni bukan solat nak komplitkan 30 malam perfect kita tak tinggal tarawih berjemaah. Kau ada orang mungkin dah terlambat sudah kita sembahyang tarawih sendiri ke rumah. Jangan main-main sembahyang tarawih sendiri ke rumah, mak
Tapi bila berjemaah, baru kita rasa sunat tadi kan. Banyak hikmah masuk PKP 2 bulan puasa barulah abah aku tahu. Banyak lagi surah dan Quran tu selain perina tanya dan Allah. Dia tu surah yang ditutup daripada muda kahwin sampai sudah kan. Baru dia tahu kan. Bini kat belakang tak lah. Itulah surah kan. Apa lagi? Berapa ramai ketua keluarga malam kayu tak dapat tidur menangis meniti hari matur. Sebab menghayati teks khutbah nak dibaca oleh seorang dia. Dan apa hikmah pagi raya? Berapa ramai ketua keluarga kecil hati. Baru dia faham erti kecil hati dia baca khutbah nak tidur. Selama ni dia tidur ke seorang dan imam khutbah dia tak rasa apa. Baru faham maksudnya. Baiklah. Sudah sampai dah buka. Ada orang kan ingat tak waktu mula-mula PKP bila dah dilonggarkan PKP di masjid-masjid yang sembahyang Jumaat tu ada setengah negeri dia taklah daftar secara online, booking dulu tempat seramai-ramai. Ada beberapa negeri yang buat macam tu, seramai-ramai yang lulus tapi tak datang. Apa hukumnya? Dosa sebab ambil hak orang. Lepas itu masuk dalam Facebook, alhamdulillah dapat juga rumah Allah yang tak baik. Itu cerita. Masa itulah kita menghargai. Contoh macam sekarang kan, itu waktu PKP, berapa ramai orang yang menyesal. Kata, dulu patut boleh pergi murah, tapi kenapa aku tak pergi? Sudah duit banyak, duit sikit, sama nilai. Sebab semua kena beratur. Duit tak boleh nak pakai, kena beli online. Ada orang kaya tanya tak ada kebantuan untuk kami sebab bantuan tak sampai ke dia. Semua ni sebenarnya Allah nak bagi kata dia kita suruh dengan Allah. Kita tak boleh nafikan lah yang virus ni ada kena-mengena dengan sikap manusia. Konon-konon bila dia buat virus tu orang akan boleh vaksin dia. Tapi hukum Allah Maha Kaya, Allah bagi satu dunia merasa benda tu, malahan setiap tu unik kes dia. Itu bukan jalan. Qamaka Allahu khairul makirin. Yang Allah apa? Kita mahu manusia mampu mengancam kan? Kita mampu mengancam, Allah Maha mengancam dan perancangan Allah juga yang terbaik. Masa itulah baru kita tahu betapa susah hidupnya mana. Samsul debat kau pegawai kau pangkat tinggi kereta besar sampai masa raya betul. Betul lah sama betul masuk dalam barang lebih. Kan inilah realiti kan nak tunjukkan perangai kohok orang yang masuk dalam disapu barang macam ni seorang nak hidup dalam dunia. Ada surau-surau ada masjid buat gobok rezeki licin ikut orang. Dia buat itu stok untuk dia wahan tu untuk ambil sekadar keperluan sendiri. Ada satu usahakan penduduk tu, wah memang marah penduduk dia dapat bantuan kenapa tak bagi ke dia? Dia dah dapat, kita bagi naik pula. Dia tak halal pengungsi tu, tak bagi ke dia. Dia sepakkan pengungsi tu di rumah orang tu, dalam rumah orang macam kadang ucit. Boreh bersusun, topung bersusun, apa yang itulah. Bisa balik itu ada hikmahnya ya. Allah Ta'ala tunjuk kita. Maka umat Islam perlu menghadapi ujian dan musibah dengan sabar dan redha serta menuruti nasihat serta panduan yang Islam berikan kepada kita. Sabar itu pun ada 3 peringkat. Ingat tak? 3 peringkat. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Yang bukan senang nak taat perintah Allah. Macam tadi lah, saya kata tadi kan, Allah, kenapa lah dulu aku ada pulau yang murah, aku tak pergi. Aku boleh pergi haji, aku tak pergi. Masa tu datang. Tapi bila dah senang sikit, pergi tak? Kalau tak pergi. Tu yang Allah nak bagi ke kita. Beberapa orang tak domang kan, domang. Kalau nak buat habis surau. Kalau domang tak, sampai. Yang domang hati. Dan siapa nak pergi murah, dia pergi lah. Ya.
Jeddah tu dah ada trip sampai ke airport. Airport Madinah pun dah buka. Lepas tu umrah pun dah boleh buat lebih daripada sekali. Tak ada masalah dah sekarang. Okey. Dengan syarat daftar dekat dalam phone tu. Dan buat umrah kau makan nak buat lagi sekali sam dia akan bagi tarikh minggu esok ke lusa. Kemudian makan tak payah gantung berbanyak dah dekat tempat makan di hotel masing-masing, tunggu ke bilik, dia akan hantar ke bilik. Macam tu kan disaji pun tutup. Orang tak ada tu berapa ikut lah tutup. Tapi siapa nak pergi dengan Samsul Bad bulan 3 tutupan. InsyaAllah. Sebab saya menyangkakan saya pilih bulan 3 cuti sekolah atau lepas tu sebab saya menyangkakan bulan Maulid ni banyak lagi syarat akan dilonggarkan sebelum tahun depan. Jadi jangan lupa lah kan, ada rezeki. Ni siapa nak pergi saya boleh lipat berapa lah boleh kurang. Tapi memang rate dia sekarang ni memang 8-9,000. Tapi kalau ikut Kementerian Pelancongan, siapa nak pergilah ke travel mana sekalipun ni saya maklumkan juga. Siapa nak pergi, pastikan travel tu kos dia jangan kurang daripada 6,990. Mana 7,000 dan ke atas, okey. Kalau bawah tu bawah. Satu ni flyers tu yang dikeluarkan tu wajib diletakkan nombor siri kelulusan daripada Kementerian Pelancongan. Kalau flyers tu kosong, jangan percaya. Ini sebab saya itu syarat dia. Sebab kita boleh cek dengan website Kementerian Pelancongan betul tak nombor kelulusan tu disyariatkan. Tu kita boleh cek. Banyak lain bohong ni ambil kesempatan online banyak boleh satu ni pelaburan syariah tu jangan ambil. Kalau pergi dengan saya tu namanya Al-Bukaila Travel. Dia hotel yang paling jauh sekali 100 meter. Paling okey 50 meter. Nak okey tidur dalam saja. Ayah Allah. Salahnya sekarang tak boleh tikam dah. Habisnya semayang keluar. Orang lain tak masuk. Tapi jangan nak pola ya. Nanti saya maklumkan ni berita yang baru saya dapat lah dalam beberapa jelajah saya dah pergi banyak negeri ni. InsyaAllah ada harapan ke depan masih pergi ke masing-masing. Ini saya dapat kat tempat ni sebab beberapa negeri dia dapati memang bilik ICU bertambah. Tentu nampak kes tu nampak penurunan betul, tapi kes kematian sebab apa kes kurang. Sebab ramai orang bila lama sikit pun dah tak pergi cek lagi lah. Dia makan Panadol. Yang paling tahu makan total. Lama zaman total. Orang lama yang tahu total ni pun. Mudah-mudahan tak tahu pun lah. Mudah-mudahan makan total. Makan total lah kan. Tak tahu tak? Tak tahu. Tahu baby agent ni. Wah ni perlu dah. Ya. Yang kecil kuning. Kata letak kat residu kan. Dia buah air sikit kan. Sedap lah. Best lah. Tapi itulah cerita. Orang dah ambil ingat. Kalau lepas, yang kata tahun ni, bulan puasa tahun ni, seminggu ke 2 minggu sebelum puasa, saya cari masa tu dengan kontak kan dengan sahabat-sahabat di Melbourne, Australia. Saya tanya macam mana kes di Melbourne, tak perlu tahu. Baru-baru ni kita terkejut, tiba-tiba ada 13 kes baru. 3 boleh ya tau. 13 kes baru, langsung lockdown 5 hari je. Saya nak jawab apa? Saya jawab kan, kita orang kat Malaysia ada 5-6 ribu okey lah. Itu nak tunjuk level Malaysia kan. Gila betul. 3 boleh lah. Yang best dia tanya soalan apa? Tuan fikir dah tu dah. Soalan dia tanya best kan kat Malaysia lockdown boleh keluar ni lah. Dan pembahagian orang lockdown ini boleh, jadi boleh, ni boleh. Kau buka semua. Bodoh. Ni sekolah kan. Nak buka betul-betul. Nak tutup betul-betul. Seminggu sekolah, seminggu pendidikan pun jadah kau buat ni. Yang mampu cikgu tu tak berdua permain. Yang maknya pun paling, yang sekolah datang. Yang sekolah datang. Sudah tak payah ke sekolah juga. Cuma bagi kalau masuk kelas, masuk semua. Nanti lepas tak pasangkan suami kat parlimen tu. Yang pengadaan parlimen tu pasangkan budak. Cakap tenang tu benar tu baru cakap. Cakap. Jadi
Itu sebabkan bila datang ujian dan musibah ni ada kesenangan dan ada di sebelah kesusahan tu ada kesenangan, hanya orang beriman dia akan percaya. Tu dia. Orang dulu apa tak susah cakap. Tapi kita nak makan apa? Mana yang ada? Cuk baku. Mana ada cuk baku tanam sendiri? Dia bawa tapi jalan tersatu punya. Kan? Aduh joki. Allah Ta'ala alhamdulillah ada berkat. Cuk baku, cuk ubi. Bukan dulu sebab sadar mana, sebab tu yang ada. Dan dia yang jauh sebenarnya ni. Betul jauh kan? Mak nak sayur bening kan? Bening kan? Sayur raya kan? Bukan sebab sadar mana. Sebab itu dia yang ada. Hari ni dia balik kampung. Mak buatlah bening, mak buatlah bening. Suara abang bening. Sama nak? Tak sanggup dia buatkan apa aku nampak tak? Iya, itu sebab saya cakap ni. Orang dulu tu ada orang marah saya bila saya cakap pasal naik bendera putih tu. Saya kata orang dulu lagi susah daripada PKP. Betul tak? Orang dulu lagi susah. Tapi ada tak orang dulu naik bendera putih? Ada tak orang dulu surrender? Tak ada. Tapi orang dulu ikhtiar cari. Bimaca tangkap ikan bertiga ekor mana ni jadi benda ni. Mana bawang yang ada tu simpan dalam bubuk, mana yang ada ambillah, keluarkan. Nak cerita bulut-bulut apa yang ada, jadi makan apa yang ada, makan. Habis itu orang susah takkan nak biarkan. Itulah tanggungjawab pemimpin. Saya kata bukan yang pemimpin yang ada atas ni, ni yang mesti serta duduk ketua-ketua kampung. Patut bila PKP, bila tanya macam mana tak ketua, yang nak beritahu dekat taman ni 10 dibutuhkan. Anak yatim ada 5 boleh. Ini ada 5 rumah baru hilang pekerjaan. Dia kena ada fakta. Fakta tu bagi teman-teman kayak YB ke mana wakil rakyat bagi ke. Itu kejualan. Nanti saya semak tu bayar. Nanti saya semak. Ini cerita tu. Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali Taman Tasik sebenarnya. Saya pernah confirm, saya pernah tentu. Tak kira kan? Dah maksudnya itulah. Ya, mana kita kena prihatin. Itu cakna ambil tahu. Maka bila berbeza dengan orang beriman, bila makin ada ujian kepada dia, makin dekatlah hubungannya kepada Allah. Manakala masa dia akan dipenuhi dengan amalan-amalan yang soleh. Amalan soleh yang dituntut adalah memastikan lidah memperbanyakkan taubat dan istighfar. Sentiasa baca doa salah aku ni. Allah bantulah aku ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak istighfar. Banyak dosa aku ni Allah. Benar? Tentu ya. Allah SWT berfirman, dan Allah tidak sekali-kali akan menyiksa mereka, sedangkan engkau wahai Muhammad ada antara mereka dan Allah tidak akan menyiksa mereka yang sedang mereka beristighfar meminta ampun. Surah Al-Anfal ayat 33. Mana minta ampun dengan Allah, Allah tak seksa kita. Ya? Jadi benar selalu bertaubat. Segera bertaubat walaupun melakukan dosa kecil lah. Taubatlah banyak-banyak, melainkan ada yang yakin mana alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 2 boleh ni dah setahun dah ya, belum ada dosa gitu. Okey kan. Tak ada semua ada dosa kan. Tadi mobil pun dosa dia. Jangan-jangan tahun ni tak datang kali ya. Mobil contoh kan. Jadi mana kata kita kenalah bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah, kata Nabi. Ya? Dan firman Allah SWT, sehingga aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya dia maha pengampun sekiranya kamu buat demikian. Dia akan menghantarkan hujan lebat dan curah kepada kamu, dan dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan dia akan mengadakan bagi kamu kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai yang mengalir di dalamnya. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Jadi kita kena yakin juga ini adalah qada dan qadar daripada Allah. Ya, kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, pada hari kiamat. Jadi bila kita beriman ni, itu yang Nabi sebut pada seorang Arab Badui dia kata, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Kita boleh. Alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Kamu pula sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Tapi mukmin beriman ni tak selesai dengan pengakuan. Kita boleh cakap buat saya Islam, kita boleh Islam. Okey, ambil speaker.
Ambil mic tu, dengan speaker tu, mic tu, saya seorang Islam. Itu bagi dia. Tapi bagi tak dengar. Dalam tangan ni, aku boleh beriman dulu. Bagi tak dengar. Oh tak bagi kan? Sebab iman ni bukan diukur dengan apa yang kita cakap, tapi dengan amal perbuatan kita. Kan? Jadi firman Allah SWT, tidak adakah satu kesusahan atau bala bencana ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan sedia ada dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu mudah bagi Allah. Surah Al-Hadid ayat yang ke-22. Semua yang berlaku kayak gitu tu semua Allah izinkan untuk berlaku. Dan kenapa Allah bagi tu? Sebab Allah nak bagi kita rakyat yang ini. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, bersabar dengan ujian dan godaan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga itulah yang paling besar darjat di sisi Allah kalau kita boleh bersabar. Ya? Perkara ini penting supaya kita dapat menjauhi sifat saling menyalahkan antara manusia. Bila beriman, kita tak salahkan. Dia dah mencuri, itulah boleh cakap, jangan ajak dia, baloi. Contoh, kenapa kau beli kamar ni? Kau tahu tak, media ni kan masalah, baloi. Adalah ayat-ayat yang dia nak kaitkan dengan seseorang. Sedangkan menyalahkan manusia ni adalah satu perkara yang dilarang. Ya? Ujian datang kat kita ni, jangan kita biarkan bersarangkan dalam hati kita. Berusaha menghadapi dan melepaskan diri daripada ujian itu. Kita juga sepatutnya kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dalam menghadapi musibah, kita juga diperintahkan untuk berikhtiar kerana tidak ada penyakit yang tidak ada ubatnya, melainkan tua dan mati. Itu sebab ulama terdahulu kata, dia kata kita ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Naik kereta kat air, accident. Sobatlah kereta kita tak benar. Logo, kalau pay kita, pay satu perangkap. Kawan-kawan ajak pergi mandi kat itu aja. Semua toyo, 10 orang kita yang timbul, yang lain tak timbul. Kalau pay satu lagi perangkap. Tanah runtuh, kayak kampung mak saya dulu, kampung Pancu Baru itu. Pernah dulu waktu saya baca lagi, tanah runtuh, hampir dekat daerah. Ada lagi kesan sampai sekarang. Runtuh, habis. Ada seorang bomba tengah cuba korek, terkeluar dengan budaknya. Korek sampai keluar kepala tu. Sampai situ je, sampai tu bagi dia minum lagi. Sampai tu selamat, bosan dah menikah, anak pinak lah. Tak nak tunjuk kan, nyawa dia tu masih ada. Dia lopeh satu lagi perangkap. Tapi ada satu perangkap yang kita tak boleh. Lopeh adalah perangkap usia tua. Lopeh tua, jimun. Tak ada boleh lah. Kalau petua muda dah boleh kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai lah. Kan? Dan mati ni Allah Ta'ala tunjuk kat kita dalam musim Covid ni. Allah tunjuk kat kita mati bukan sebab yang kita sangkut. Elok dia zikir dalam tu, elok dia sembahyang dengan kita. Seorang mati pahala sesat sampai sekarang Covid kan? Mana kita sangkut. Ingat tak berapa ramai sahabat-sahabat kita yang kita dengar ditidurkan sebab oksigen dia dah kurang kan, ditidurkan. Berapa ramai yang tak sadar dah, apa yang tinggal. Berapa ramai juga yang sikit-sikit dah pakai. Jadi rasa tak lebih dia dah hidup lagi. Maknanya bukan sebab macam kita fikir. Allah nak ajar kita supaya kalau Allah nak dia hidup dah dia pergi. Bukan sebab dia kita. Contohlah macam arwah Siti Sarah kan, kita tengok kan. Siapa-siapa kita nampak ni ceria lah. Walaupun apa dia nak pergi tu, jangan sedih. Pun memang dia nak pergi. Dan bila dia nak pergi, banyak lah cerita-cerita baik pasal dia. Alhamdulillah, kita doakan. Itulah, jangan kita doa bersama-sama dengan orang. Banyak kan macam arwah Pak Yus tu yang melawak. Siapa-siapa dia berapa banyak duit-duit dia semua bagikan anak yatim. Bila dia balik boleh dia tidur ke mana yatim pun. Itu kata boleh jadi cara apa macam-macam lah cerita kan. Tapi bukanlah kata apa lah kan. Tapi maksud dia waktu itu ni Gomar bersangkut-sangkut dengan orang tu bayar penyakit dia tak boleh habis begitu. Dia juga suruh dia pakai kereta besar. Ada duit curi pun lebih. Tak boleh kalau kita nampak saudara-saudara kita di berjaya kita rasa sorangan.
Dia pakai kereta besar tu bukan lambang kemewahan, lambang kejayaan dia. Dia dah duit banyak, kebetulan konjo elok kan, projek pun masuk kan. Dia nak, ada tanya dia tukar kereta contoh. Semua Asia susah hidup sekarang. Kau pula. Dalam banyak-banyak kereta yang saya ada, macam mana banyak mana kan? Dalam kereta yang saya ada, Asia tu lah paling saya sayangkan. Terus saya kembali sampai ke Perlis, saya naik kereta. Dihalau kat orang tahu berapa kali dah. Tak lagi dia pakai macam mana tu, dah kayak sidang kam tu. Jadi ada serokok je kau pergi. Contoh saya duduk lagi kan. Tak bagi dia kita masuk. Orang tengah ramai ni. Betul budak ada dua. Sebab macam apa? Nak rumah pokok. Itu pun ada hal kan. Berlaku sangkuk dengan orang. Payah naik kereta pancing susah. Kalau naik kereta masuk berlagak. Payah. So naik kereta. Dia berceramah naik kereta orang kan. Jadi itu sebabnya kalau dalam bab penyakit ikhtiar, carilah jalan, ya, cari jalan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berikhtiar mencari penawar penyakit. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, diciptakan juga penawar. Maka berubatlah kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kanser, ada penawar, pergilah cari. Adalah kanser kalau dah stage 4 tu memang habislah semua je. Mak mentua dia tu, dia ada kanser lymphoma. At least stage 3 dia. Rupanya pakar lymphoma tu dia tak dapat buat kemo. Dia buat kemo 3 kali tu, dah selesai nak kali. Dia clear, tak ada usaha kanser. Tapi dia check up lah sentiasa. Ada orang tu dia kanser pergi kemo makin mana mengebak. Macam mana? Ini bukan kuasa manusia. Bukan kita menentukan mestinya ni. Itu ikhtiar. Ada orang dukun tiap. Lomang, papuk tiap, elok ramah muda. Anda betul. Bukan seperti kaitan tiap ramah muda. Yang rumahnya bukan tiap ramah muda tu. Contohlah. Tapi mana kata ni kau dia sama. Ramah ya, iya kan? Jadi sama-sama lah kita memperbanyakkan bertobat, memperbanyakkan istighfar dan serta berikhtiar dalam menghadapi apa juga ujian yang mendatang. Ya. Firman Allah SWT bermaksud kalau mereka bersungguh-sungguh rela dengan apa diberikan Allah dan Rasul juga pada mereka, serta berkata cukuplah Allah bagi kami, maka Allah akan memberikan kepada kami sebahagian daripada kurnia-Nya. Dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang yang berharap kepada Allah, tentulah demikian itu lebih baik bagi mereka. Surah At-Taubah ayat yang ke-59. Itu sebabnya kita ni bila kata reda, bila kata lepas kesusahan tu ada kesenangan, maka dia merupakan sifat lapang hati menerima ketentuan daripada Allah. Ya. Dalam Quran disebut tak kurang 70 kali perkataan yang membawa kepada maksud redha. Pada umumnya berkaitan dengan masalah iman, amal soleh, kebajikan dan nilai utama yang lain. Malahan sumber untuk kekuatan untuk kita redha adalah iman kita. Lemah iman kita, susahlah kita nak redha. Itu sebab ada orang, kita sebab dia bila berbincang dengan masyarakat itu, ada masyarakat kita berceramah itu, bincang apa konten kita nak bawa. Salah satu sebab kenapa kita mesti bantu golongan asnaf, sebab orang yang miskin ni kadang-kadang ada yang bila iman dia lemah maka dia mudah disebabkan kesusahan hidup itu mudah cenderung untuk pergi kepada fahaman-fahaman yang tak baik. Bila diajak pada satu fahaman agama yang baik tu, dia kata baguslah dia tolong kita. Dia membaca dari aspek pertolongan dalam bentuk material. Jadi nak tak nak kita berdoa. Itu sebabnya kita semak tadi. Selain pada cukai, selain pada zakat fitrah, pastikan kita selesaikan zakat pendapatan kita. Ini bulan boleh dah selesaikan.
Kadang-kadang apa tak cukup, tak cukup dia dekat simpanan, ya, dekat perniagaan, bulan awal yang selesai. InsyaAllah ya. Makin kita bagi, makin banyak kita dapat. Percaya saya sendiri pun alami. Bila keluar zakat, bila bantu sorakan, sorakan zakat, sorakan wajib kan. Bila kita bagi itu lebih banyak Allah bagi dia gitu. Dan kalau kita tengok dalam bab iman ni kan, kalau kita tengok bagaimana Imam Syafi'i pun ada pasukan ya. Diceritakan macam mana seorang lelaki bertawaf mengelilingi Kaabah sambil berkata, apa kata lelaki? Dia cakap, wahai Tuhanku, adakah engkau redha kepadaku? Kebetulannya dekat belakang itu ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang bertanya balik kepada lelaki itu. Dia tanya, adakah kamu redha segala diberikan Allah sehingga Allah juga boleh redha kepada engkau? Maka lelaki itu menjawab, subhanallah, aku redha yang datangnya darinya dan aku mengharapkan redanya. Apa maksud kamu sebenarnya? Dia tanya Imam Syafi'i. Apa maksud kamu? Maka Imam Syafi'i dia kata, jika kamu bergembira mendapat ujian sama seperti kamu gembira mendapat nikmat, itulah maksudnya kamu redha sesuatu yang datang oleh Allah kepada kamu. Macam mana kita gembira dapat nikmat, satu juga kita redha, kita gembira apa juga ujian Allah bagi, barulah dikatakan kita redha sebenar-benar. Ini nikmat syukur alhamdulillah, tanya alhamdulillah, kan? Macam mana itulah anak kita belajar, belajar gaji-gaji kan, keputusan balik 8I. Apalah bapak kami melantun bangapun. Tapi kalau tak belajar, menyusahkan Nabi kat boleh, mana tak buat, tak elok pula, semua pula. Mana tu anak tu? Cakap anak, cakap kau bila 8I ni, tak tahu lama, dah suruh dah. Mak dah suruh kau banyak nak main game ni. Yo kata lama, dah lah tu, tak apalah. Ubahlah perangai. Belajarlah rajin-rajin, kadang tak ada peluang lain besok tu. Jadi bila mak cakap macam tu, makna mak apa? Mak cuba tipu. Boyo anak tu lepas tu, dia boleh ambil kemahiran. Ada lah. Dia datang ke surah An-Nas, dia tengok, dia pun tahu kamera tu. Kalau dia datang, dia tengok aircon tu, dia tahu tak? Dia aircon tu tak on, dia tahu. Itu semua tak belajar tahu. Maksud dia dipakar lah bapak aircon tu, dia tahu itu sumbek ni. Itu menyitik tu. Berapa tangan saya tengok. Apa kata tempat pakaran ni? Paling tidak rupanya dia tu sangat bertanggungjawab pada kedua ibu bapa dia. Kan bagus ya. Susah nak cari anak-anak yang jaga adab sekarang. Susah. Nak cari budak-budak yang jaga adab susah sekarang. Saya sebut dalam ceramah saya baru ni, saya kata krisis nasional hari ini adalah krisis adab. Krisis dalam negara kita ni krisis adab. Tak kira ada cerita politik dan dalam parlimen gaduh cakap, dia cakap, ini joget, seorang baru, seorang apa, macam-macam. Semua pula. Apa? Ujian? Tak. Jiran dan jiran tak baik. Ada. Anak murid PDPR tutup kamera sampai tu main game. Ada. Tak hormat ilmu. Ada. Cikgu mengajar, dia biar cikgu tu seseorang. Ada. Bila dapat bantuan persekolahan, dapat bantuan gadget untuk bantu golongan B40, berapa ramai datang kami, tapi tak masuk kelas. Ada. Bab adab ni masalah yang sangat kritikal sekarang. Itu sebab penekanan nilai adab penting. Semua orang kena ingat. Itu sebab saya tadi bayangkan seorang ibu ayah tadi, anak itu tak pandai mana, tapi anak tu yang menyantuni mak ayah bila sakit. Adab. Mak nak apa-apa tak? Macam begini ini yang suam yang tak pandai itu tadi, dia dengan penuh adab jaga mak dan ayah. Orang yang beradab mesti berilmu, tapi orang berilmu belum tentu beradab. Itu yang saya jawab pada soalan wartawan tadi itu. Dia tanya siang tadi. Dia tanya macam mana yang orang yang memburukan orang yang memburukan orang yang dalam ceramah-ceramah kan. Dibandingkan
salah, jadi dia tiba tu dia salah. Kan tak ada adab tu. Kau lagu-lagu kan berjamaah tu, kalau saya senang tu, semua cakap. Kau rasa orang tu tak betul cakap, pandangan saya macam ni. Adalah. Apa saya dinomarkan tu? Kalau kamu nak tahu secara pribadi, bukan secara khalayak. Kerana kalau tahu secara khalayak, itu bukan mahu untuk jatuhkan maruah. Dan itu macam saya tak pula, saya bukan ustaz, saya saudara. Saudara Syamsul Lubat SSD. Ustaz Syamsul Lubat USD, mahal, aku boleh bayar. Entah dulu lah. Tapi maksudnya itulah SSD ada. Apa kata Imam Malik? Imam Malik kata biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada. Penting kan ada. Makan sirih berpinang tiga, pinang ada, kayak kata orang tu. Makan sirih memanyang tiga, tambah dan budi dengan bahasa. Kata tak? Kalau mencari pokok buah, pucuk atau dah berapa? Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tambah dan bersatu. Apa maksud tu? Elok cakap sana nanti tengok orang dulu tu. Nanti Imam Malik kata biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada. Itu yang tadi itu rezeki dah tunggu dah. Ada. Walaupun dia dah sembahyang, tapi dia tuan rumah tu dia tunggu saya kan. Contohlah, Abang kata dia cantik lagi, dia tanya puasa tak siap, Syamsul Lubat nak makan apa? Itu lebih tinggi dah betul. Contohlah kan, dia macam selera kursi tu kan, contohlah. Ada besar, ada saja. Tapi betul lah ada. Budak-budak ni ada iya saya cakap. Kadang orang tu turun datang tak ada orang beli, tengok TV, belakang sudah. Ingat ke orang datang. Kau dia cik, mak ada cik. Cik duduk tutup TV bila mak. Cik apa tu nak jumpa? Mak jangan mak, kalau salah cik tu. Dulu mana ada biar rakan jangan ulang. Ada video sudah waktu tadi kobal ada dengan di sini. Lepas tu bila dia balik, berdoa orang TV dulu lah. Dulu dah remote chatnya pakat nak tunggu dia keluar. Dah habis itu. Sekarang, Waalaikumsalam. Haji, mana ada cik ikut agak. Ikut agak. Dan rumah teres pernah ada. Mengajar tu. Dia pun ikut kalau kau belakang kau nak minyak sesio tu juga kan. Itu pun ada. Contohlah saya dengan kursi itu atau itu kan. Dengan duduk ke kedai makan ke topi atau pedang kan. Kalau yang begitu kan. Tak tahulah gerai apa. Jangan butuh nampak tapi berdalah. Saya nak berhenti tadi. Apa? Katanya apa? Pakcik kan? Pakai campus tu lah. Duduk kan? Contohnya kan, tengah-tengah duduk minum, lalu ada tumpang lalu abang bagi. Langsung tanya, nak sabun? Kenapa? Ada. Kita tak tanya gaji dia berapa dia sekolah. Tak tanya tu anak siapa. Anak siapa soalan berapa ni. Sebab ada. Berkanan lah tengok anak siapa lah. Tapi kalau tengah duduk, kita bertiga duduk tiba datang satu kereta besar menjalan. Memang kereta berjalan, tak ada melanggar. Apa lah kereta kawan yang melanggar. Kereta tu parking depan kereta besar. Dia buka buka. Weh. Rumah mahasiswa kan? Cara tanya tu, kalau tahu pun sesilam kita tak atau tanya orang lain. Sebab apa? Walau pangkat kau setinggi langit sekalipun, tapi kalau tak ada adab, itulah jawab. Apatah lagi di sisi Allah. Tetaplah dia. Tengok Nabi kan, orang fakir miskin bawa buah bagi Nabi. Nabi jenah. Nabi selalu dimakan. Kau suka kalau Rasulullah dimakan selalu. Ada. Lepas itu sahabat-sahabat Nabi dia suruh dia ajar. Itu tak dia ajar.
Itu bila dah habis makan, berlalulah kaki miskin seronok. Habis Rasulullah makan buah aku pagi, syukur mana ada tu. Sahabat dia tak, Rasulullah besok kau ajak kau makan lagi, kau tak ajak kau terbaik. Nabi Allah, ketahuilah sahabat, sesungguhnya buah tadi itu masak. Dan sesungguhnya aku tak sanggup melihat sahabat aku makan buah yang masak. Itu berdampak. Yang berdana aku ni, kalau aku ajak kau makan sambal tadi, kau tak boleh tahan dulu kau. Allah pek, masak buah ni. Apa cik lagi bagi miskin. Sebab satu sekali buat jaga anak Imam Ibn Abbas, dia nampak dulu dia nak naik kereta, nak tengah tunggu kenderaan. Masa dulu kan kenderaan kereta untuk kereta gulung kan, tengah tunggu kenderaan. Maka Imam Ibn Abbas copek-copek cari kan. Imam Ibn Abbas ni sepupu dengan Nabi, cari kan kenderaan tu sampai hanya naik kenderaan ni. Maka naiklah dulu ni sampai. Bila dia naik kenderaan tu, Imam Ibn Abbas tak naik sekali kereta, dia berjalan mengiringi kenderaan tu. Guru dah tanya, kenapa kau tak naik sekali, kenapa kau ni? Beginilah kami diajar oleh Rasulullah, adab nak hormat ke guru. Itu bila sampai dekat tempat dia duduk, turun turun dia salam tangan Imam Abbas, cium tangan, kenapa kau cium tangan aku lah? Beginilah kami diajar adab cara menghormati guru kan. Saya ceramah dekat tempat Ustaz Jafri, Ustaz Jafri Mahmudi, Ustaz Muhammad James. Bagi dia ada budak-budak Hafiz itu kan. Sehubung kalau bersalam tu, kalau salam tangan kita sebelum kita bila ni, salam 1, 2, 3. Cap. Dia ambil tangan kita tu, sap. Ceria. 3, cap. Dia jaga betul lah. Kedua, 3, lopeng kan, jangan cakap dah baru celur tangan ni. Elok baru. Tapi lepas tu keluar pula, bawa pun nanti kasih kita nak sabun macam gitu juga buat ada malu elak soal memang bayangkan anak murid yang paling senior pada Imam Malik nama Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim ni kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Bayangkan 18 tahun dan 20 tahun belajar adab, ilmu 20 tahun. Jadi jangan cakap, aku tak faham anak aku bila lalu itu tak faham ada belum tahu gitu. Ya, waktu tua dulu, lalu depan lalu cik, hello dah. Cik lalu belakang ni, dulu marah dulu. Sebab waktu tua dulu kita hidup lalu belakang habis itu. Orang dulu kan. Aduh, lapan tanggalan kan. Jadi itu ada. Dan Nabi juga sebut semua ajaib orang yang beriman. Semua urusan mereka berada dalam keadaan baik dan tidak memperoleh keadaan ini melainkan orang beriman sahaja. Jika dianugerahkan sesuatu dia bersyukur, maka jadilah anugerah itu baik untuknya. Sekiranya dia ditimpa musibah, dia bersabar, maka jadilah musibah itu baik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Itu sebabnya saya pesan aku juga yang berlaku jago adab itu, terutama dengan Allah Taala. Apalah yang aku jadi macam ni, Allah, paninglah macam ni, jangan kubur. Ya Allah, aku tahu tentu ada kebaikan mana bagi aku, ya Allah. Kurniakanlah aku kesabaran, ya Allah. Bayangkan sahabat itu yang juru terbang itu diuji kesusahan. Dulu dia orang ada 4-5 penerbangan, 4-5 penerbangan seminggu kan. Saya ceramah untuk Group Malaysia Airline Group. Pilot tahu apa? Tinggal 10 penerbangan setahun. Yang seorang tu 2 penerbangan setahun dah lalu batal lah sebab PKP. Langsung tak tahu bang. Tapi kita tengok ada ikhtiar. Faizal Azam tak tawakkal Allah, ikhtiar. Jadi kita tengok kan, dia pakai baju pilot tu, keseluar uniform pilot tu, cap pilot tu, dia buka nasi lemak captain. Ya. Maknanya dia ustaz. Tapi ujian datang untuk semua kan. Bukan kita, bukan kek semuanya, ya, tak kek sahabat. Satu dunia menghadapi COVID ni. Kan?
Jadi musibah ni datang dalam macam-macam bentuk: kehilangan, kematian, kecelakaan, kemalangan, kemusnahan, kesakitan, kesengsaraan, bencana alam atau wabak penyakit. Kereta bencana itu satu musibah kayaknya. Aduh, hai kereta dan baru cat. Sampai ke dalam macam dia robek-robek hatinya masih dayu. Boleh tengok kereta. Nak bini kita bawa, lagi lah tak hati. Kita bawa elok, dia bawa bertanduk. Yang paling best orang perempuan ni, dia buat kereta bertanduk, sampai ke rumah kita tolong. Bertanduk ni tadi tak ada. Tu ayat yang paling best. Dia bukan bawa sini lah, tempat lain. Tadi tak ada. Heran lah. Tak ada tak ada apa-apa. Tapi apalah, janganlah kita marah. Kau memang tak berguna punya perempuan. Apa bodoh kau baik jadi. Jangan macam tu. Kereta tu berincang tadi. Tapi hati isteri yang dilukai ni, Nabi hati boleh. Ya. Aduh, ni ceramah pasal nafkah kan. Ramai lelaki yang tak faham. Orang sini faham je tu, sampai lain tak faham. Saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya daripada awak tau. Salah tu. Bila dah kahwin, tetap nafkah isteri lagi utama. Itu sebab orang lelaki sebelum kahwin fikir dulu. Tapi bila dah kahwin, kalau ada kemampuan bagi nafkah isteri, Allah akan bagi, itu lagi baik. Kalau faham kan? Dia siapa cakap? Awak dah mak, saya nak lelaki, saya perlu utamakan mak saya. Kalau isteri tak redha sampai akhirat aku. Jangan salah maksud. Contoh ada peruntukan memang betul-betul bukan untuk seorang ni. Antara mak dengan isteri dulu. Sebab mak ada suami dia. Tapi kalau mak dia susah, lagi tolong. Itu sebab yang bulan ni abang tak boleh bagi kat yang nafkah ni. Kenapa pula? Sebab mak tak sihat ni. Mak pun kalau nak pakai duit nak operate, boleh tak? Dia boleh lah bang. Mak bapa mak saya juga. Tak apa bang. Macam tu cara dia. Tak ada. Saya nak juga. Tak kira. Nak macam mana tuan joki kan? Tapi perempuan itu ya. Tapi betul itu hak dia. Nafkah. Tapi perempuan kebiasaannya tak ada lelaki dia tu kebanyakan perempuan. Saya dah cek kat semuanya pun tak ada macam tu. Kebanyakan tak coba tolonglah mak tu. Ya. Kita nak suami kita berbakti pada mak dia kan. Betul tak perempuan? Bukan main lalu tu. Baru dapat main baru dah seronok ada kan. Ini cerita betul. Kita kena faham benda tu. Itu sebabnya nafkah pada isteri dan anak-anak dulu baru mak dia. Itu sebabnya kojo rajin-rajin kan, mudah-mudahan murah rezeki supaya dapat bantu semua orang, termasuk mak ayah itu. Ya. Ada mak itu bukan nak benar itu pun. Tapi adalah mak, aku ni mak kau. Kepentingan aku berbini kau faham. Mak adalah macam nama aku tuju. Kan? Jangan tentu ya. Mak ni tak apa doakan kau murah rezeki, kau bagi pun mak alhamdulillah syukur. Murah rezeki anak-anak kan? Kadang-kadang mak ni bukan nak banyak-banyak. Mak nak kau mak cakap nak pulang. Mak tengokkan kawan mak, saya dah pakai cengek punya wit ni. Cengek punya wit, pulang cengek. Masa air kawan pun pakak dengan terbakar air dapur. Kan? Ni mana apa? Mana mesin air tu yang apa tu? Yang tu lah yang pakar-pakar tu panik, tekan-tekan tu sejuk tu. Kan? Tahu tak? Saya tak boleh sebut dia nama sebab dia tak tanya macam mana kau bilang. Itu sebab sebut mesin air. Mak jangan risau, mak tanya sebab itu mak saya bagi yang terbaik. Mak pakar tu jadi kopi. Tunjuk apa? Pakar tu jadi kopi. Pakar ni sirap. Mak kau ingat tak dia pada ujung ni sirapnya orang ni apple ni ni. Memang kadang saya beri balkan. Saya beri kebalkan.
Pergi dekat Bosnia ada sebuah hotel. Pergi machine tu. Dalam makan fresh orange, makan dia jadi highway. Tak baik. Dalam masa sampai semuanya. Ini teknologi kan. Sekarang zaman dia. Untuk mak kita tu cakap mak kan kisah mana. Bayangkan saya ceramah di rumah orang tua dekat Sungai Sekamat. Sungai Sekamat itu satu rumah orang tua. Pokok dia macam mana anak kan menantu nak menego. Menantu nak menego, maka minta bujuk bini itu, bujuk mak tu jagakan tanah rumah. Jaga tanah rumah dan mereka dah pay dari tanah tu, tukar nama macam ni, langsungnya lah mak tu letak memang tu. Oh, betul. Tengok dalam drama kan, betul lagu tu. Yang seorang tu pula datang sini sementara mak nak ada kerja kat luar negara. InsyaAllah mak 2 minggu dia datang ni. Mak hari-hari kau main tak ambil 3 minggu sudah 3 bulan tak ambil. Bila cek nombor telefon dengan alamat semua tipu. Takut. Yang paling mengejutkan ada satu tu naik wheelchair. Haji ni naik wheelchair keluar surau, ada keluar ada bentuk toilet tu, dia duduk, dia masuk dekat surau tu, dia bawa wheelchair dia masuklah dalam surau. Dia pergi dekat shop tu, dia hari ni dah dia senyum, macam kabar gitu. Kata penguasa ni, dia kata yang jaga tempat tu, dia kata, tak tahu tak ada tu siapa. Dia tu bekas imam besar kat satu daerah Mek Mangkok. Dia pergi atas tu. Dia kata anak-anak sibuk tak jaga. Ini realiti lah. Adab kita adab lagi kan. Kita adab. Hanya tanyalah orang-orang yang dah tak ada mak, dah tak ada ayah, tanyalah dia kalau boleh nak ulang balik jaga mak ayah, dia nak jaga mak ayah. Tapi ada orang ada peluang tapi tak nak jaga. Kita akan tahulah betapa saat mak kita sakit, sonyo, minta air dari, tak itulah momen yang paling mustahak, yang paling penting yang kita akan ingat sampai bila-bila. Kita nak mak kita sihat, yang mak kita tak ada anak tu ujian nak bagikan kita yang tinggi darjat kita di sisi Allah SWT. Jadi dalam kesusahan itu ada kemudahan, percaya ada hikmah. Semuanya. Kita tengok peristiwa Nabi menyebabkan dakwah macam-macam ujian datang ke Nabi. Tapi Nabi mana? Nabi yakin. Di Taif kena balik batu, Nabi kata apa? Jangan. Malaikat Jibril kata kau nak tak bertimpu kalau Taif dengan gunung Gadang kena mati. Nabi kata jangan. Barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Betul. Hari ini 100% penduduk Taif Islam. Kalau Nabi setuju dengan proposal malaikat tu, lenyap Taif ni, lenyap bangsa Taif dengan nama yang bangsa Taif. Dia dah tak tahu. Tu dia. Yakin. Ya? Nabi mana pernah tahu? Ya Allah penjahat atau kembali kena tak tahu. Bila malaikat kata kau nak tak menimbulkan pertolongan biar dia mati. Kalau kita lah sampai Nabi, elok lah kau yang dulu. Gagap daripada tadi kau simpan. Kalau kita pula kan, elok benar kan, kita tunggu geng-geng kita sampai kau tengok gambar pernah cakap ni malaikatnya. Kalau kita kan, kalau kita Nabi tak. Hikmah apa? Islam berkembang. Siapa pergi Taif, pergi ke topik tu. Yang topik minyak wangi tu. Saudara tu. Bau wangi sampai balik ke hotel tak habis bau. Ya. Jadi kita adalah musuh menjauhkan diri pada melakukan sebarang tindakan yang mengundang kerosakan dan kebinasaan. Ingat ya, dalam bab musibah yang kita nampak, musibah yang paling besar adalah musibah keuangan dan tempoh COVID. Musibah kehilangan nyawa ada, tapi yang paling besar ni keuangan. Memanglah keuangan, kematian memang ada, tapi semua ni sebenarnya nak suruh kita bangkit kali pula. Banyak mana tanda-tanda penyakit orang kita ni. Cerita nak satu dunia akan apa pula. Tengok Ronald Trump. Mana orang Islam dia tak hidup dulu kan? Sebelum COVID dia tahu Allah Ta'ala Maha suci, Allah
Allah Maha Kuasa, Allah tengok macam mana pula. Dia pernah tengah puncak, dia boleh halau orang bertunduk ni keluar. Orang pakai hijab ni keluar. Dia boleh. Dia berazam, bila dia meminta, dia akan pastikan dia yang minoriti ni semua keluar dari US. Akhirnya dia jadi presiden. Dia dah lama tak berlaku dalam US yang sepenggal yang meminta. Dah lama tak berlaku, kebanyakan dia dapat dua penggal dia sepenggal. Dia boleh cerita lagi, seorang ibu melahirkan tuanya, berapa ramai? Seorang ibu melahirkan tuanya, mana anak meminta mak, anaknya dia kata, jaga anak, saya dah bagi duit dengan Mekah lah, jaga anak. Ada. Sebab ingat dengan anda jaga. Saya bosan juga bab anda. Urusan umum diberikan kepada tanda-tanda akhir zaman apa lagi? Urusan umum diberikan kepada orang yang bodoh, orang yang tak ada ilmu, wakaf urusan umum. Maksudnya pegang jabatan amanah tertentu yang tak ada ilmu. Ada ramai. Maknanya tu belum cerita dah elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang dalam dah lelaki tak ramai. Yang tak ramai itu pun nak sibuk buat senapang. Faham tak? Elok ke kelai pakai jubah sampai kena pakai topong pun. Tapi itu bukan orang Malaysia tu. Orang Thailand ke Australia macam tu lah. Jadi janganlah kita melakukan kerosakan. Sebab Allah Ta'ala semua dalam surah Az-Zumar ayat 57. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dia kata, Qul ya ibadiyallazina asrafu, wahai hamba-hamba yang melampaui batas ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. Tu Allah Ta'ala. Betul tak melampaui batas? Waktu dia siap cabar tu, yang kayak cabar tadi tu siap cabar, tak ada apa-apa jadi pun. Berhati betul. Allah tak begini semestinya. Tu yang buat TikTok dapat mahkamah dan corai. Tak lampau tu. Tak lampau tu. Kalau mak bahaya dia tu ampun pijak. Susah kan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa ke rahmat Allah. Tu Allah Ta'ala pesan dalam Quran. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sama-samalah kita berusaha untuk menjauhkan diri melakukan sebarang tindakan dengan kerosakan dan kebinasaan. Bersama-sama ambil iktibar. Sebenarnya kita yakin dengan iman yang ada, kita yakin bahawa ada hikmah yang di sebalik kesusahan itu tentu ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakinlah, jangan putus asa. Ingat Allah Ta'ala bagi ujian kat kita supaya kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Kan? Kita nak jadi kaya, bukan kalau sekarang kalau jadi kaya, tapi Nabi dah ajar kita, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah. Dia tak salah kita panggil kepada nak jadi kaya. Jangan diajar anak-anak kita tentang macam mana nak jadi kaya, tapi ajarlah anak-anak kita macam mana nak bahagia. Kerana sesungguhnya tidak semua perkara dalam dunia ini boleh dinilai dengan harga, tapi nilailah dengan bahagia. Deep tak? Deep dah juga. Kau nak jalan laju, jalanlah seseorang. Tapi kau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Cuma saya nak maklumkan tuan-tuan kita dalam hidup kita ni, kita perlu sabar benar-benar. Kalau tak ada ujian tu, bukan hidup namanya kan. Semua cantik, bulan gambar orang jawab kan? Kalau dah hidup namanya orang, tentulah banyak dugaan dan ujian. Jadi itu saja daripada saya. Cuma terima kasih banyak. Dan saya nak maklumkan sikit lah ya. Itu insyaAllah ya. Saya faham untuk sebuah itu saya faham. Signal itu jelas. Kalau ada berubah-ubah cara duduk tu macam dah tak tahan dah. Cukup dah sebab tu bawa hati dia kan. Terus saya nak maklumkan kadang kalau keluar kan, jangan bawa-bawa, jangan gaduh. Kat luar tu ada satu meja ajaib.
Dia ajaib tu ada barang tu bukan tu diambil, tu dibeli. Kami selalu kembali je. Kalau lah, tapi kau kan ada minyak wangi, ada sambal, ada budak habis dengan tu. Tapi susu kambing ni alhamdulillah, ni sebab ni susu kambing halal, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham yang madu diizinkan tu maksudnya madu labak, bukan madu yang tak diizinkan tu. Yang bagus semasa susu kambing halal ni, pertama dia tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing semuanya. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Kemudian dia baik untuk orang yang gastrik, GERD, pedih dua hati. Memang elok. Saya sendiri pun memang amal ni, saya kalau kena GERD tu bila tuan yang lepas makan tak sampai 2 jam terlelap. Memang mengidam dalam tu. Waktu bangun, lepas tu saya nak lega kan, bangun minyak panas pun dah tak ada lah. Cara macam mana, kan, mampu tata tu berpasal kamu tak, baru dia tu. Siapa yang ada penyakit itu, tolong baik. InsyaAllah, ambil pagi sekali cukup. Lepas tu baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. InsyaAllah capek baik. Siapa yang semayang kat kursi tu, Imam Masjid Palu 12, 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah, dia boleh. Kemudian eczema, kata-kata kulit, tengok. Tapi jangan boleh mandi juga, minum. Ya, lepas tu untuk perempuan yang hormon mengayau, untuk pilih-pilih tu, kejap awal, kejap lambat, kejap lama pagi, boleh minum. Tapi mana dah tak ada tu, salah cari, dah tak ada. Tapi kau minum, datang dia balik, dia pergi. Dan siapa perempuan yang pregnant, yang ada demam kuning, ambil lah. Nanti kalau nak melakkan baby kuning, minum bawah. Ya, memang tak. Budak-budak 2 tahun ke atas pun boleh minum. Jangan bagi yang bawah pun. Ya. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Sepandai-pandai supaya melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Ya. Kalau walaupun ceramah dah tamat, tapi mana yang baik tu simpanlah, pernahlah ke dalam jiwa. Yang tukang yang risau sama tak ambil pun tak ada masalah, ambil nanti kemudian transfer, ambil lah untuk ya. RM4 dia satu. Malam ni kita offer satu RM4, malam ni saya istiharkan siapa beli 2, kita offer 90. Macam sama tu kan. Perasan kan. Satu RM45, tapi kalau beli 2 80. Balik kan transfer pun tak ada masalah. Tapi ditakdirkan ada balik kan hilang ingatan. Terlupa dari wali susu. Dah bagaimana? Betul lah kan. Itu tentu saja daripada saya tuan-tuan. Budak-budak nampak galah nak tolong buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dia kata tidak, dicek-cekkan. Tenang-tenang kali laut sampai jelok pergi ke tajuk. Hati terkadang mulut menyebut, ya sebaik surah An-Nas dia menyebut rasa nak jujur. Itu saja daripada saya. Pokok sekali dalam selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.